Hai, Assalamualaikum semua. Saya, Cikgu Mazlina, akan mengajar Sains Tingkatan 4. Cikgu telah memilih bab 7 koordinasi badan dan subtopiknya ialah sistem endokrin manusia. Standard pembelajaran bagi subtopik ini ialah yang pertama, menerangkan sistem endokrin dan fungsinya. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh punca dan kesan ketidakseimbangan hormon ke atas kesihatan. Sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut, mari kita lihat gambar ini. Adakah anak-anak pernah mengalami situasi seperti ini? Adakah anak-anak akan melarikan diri dengan laju? Kenapakah keadaan yang anak-anak nyatakan tadi berlaku? Jawapannya mudah, iaitu untuk menyelamatkan diri daripada bahaya. Mari kita lihat situasi ini dengan lebih terperinci. Sebenarnya, sistem endokrin adalah salah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Kelenjar endokrin merembeskan hormon dan ini menyebabkan peningkatan denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa darah dan kadar metabolisme. Apakah kesan daripada peningkatan ini? Ia menyebabkan jantung mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Otot pula mendapat lebih banyak tenaga, lebih banyak glykogen iaitu yang terdapat dalam tisu haiwan dan mikroorganisma simpanan ditukar menjadi glukosa. Sistem endokrin berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Hormon ialah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali kelenjar endokrin. Apa dia kelenjar endokrin? Kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus kerana hormonnya tidak dibawa melalui duktus tetapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran, iaitu organ yang bergerak balas terhadap hormon itu. Fungsi kelenjar endokrin ialah mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Sekarang, mari kita lihat apa dia hormon. Hormon boleh merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit. Dihantar ke organ sasaran dan mempunyai reseptor sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. Gerak balas hormon adalah perlahan, merupakan sejenis protein dan kesannya adalah lama. Tahukah anak-anak jumlah kelenjar endokrin yang terdapat pada manusia? Sebenarnya, kita mempunyai 6 jenis kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar pituitari. Di manakah terletaknya kelenjar pituitari? Ia terletak di bawah cerebrum, juga dikenali sebagai kelenjar induk. Kelenjar pituitari merembeskan 2 jenis hormon, iaitu antidiuresis ADH yang dapat mengawal kuantiti air yang diserap oleh ginjal. Hormon yang kedua ialah pertumbuhan GH yang dapat merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak dan mengekalkan komposisi badan yang sihat dan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Kesan kekurangan hormon ADH ialah air tidak dapat diserap semula di duktus pengumpul ginjal, penghasilan urin yang berlebihan dan sentiasa berasa dahaga serta diabetes insipidus. Kesan kekurangan hormon GH pula menyebabkan kekerdilan. Kesan hormon berlebihan ADH ialah sakit kepala dan pening, dan kesan hormon berlebihan bagi GH pertumbuhan tidak terkawal dan akromegali, iaitu kegergasian.
Kelenjar yang kedua ialah kelenjar tiroid yang terletak di bahagian hadapan trakea. Ia merembeskan hormon tiroksina yang dapat mengawal kadar metabolisme badan dan mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Kesan kekurangan hormon ini, kadar metabolisme rendah, tidak tahan sejuk, kreatinisme, perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak terbantuk, maksidema, kurang tenaga pada orang dewasa dan cenderung menjadi gemuk serta goiter. Kesan hormon berlebihan pula, kadar metabolisme tinggi, berpeluh dan sentiasa berasa panas, suka tidur dan kuat selera makan, cenderung menjadi kurus, pembesaran kelenjar tiroid, leher yang bengkak dan bola mata yang menonjol. Kelenjar yang ketiga ialah kelenjar adrenal, terletak di bahagian atas ginjal. Hormon yang dirembeskan ialah hormon adrenalina yang menyediakan bahan untuk bertindak dalam keadaan cemas dengan meningkatkan kadar metabolisme, kadar denyutan jantung, aras gula dalam darah dan membesarkan saiz anak mata. Kelenjar yang keempat ialah pankreas. Ia terletak di belakang perut. Hormon yang dirembeskan ialah insulin yang dapat mengawal aras glukosa di dalam darah dengan menukarkan glukosa berlebihan kepada glikogen. Kesan kekurangan hormon, glukosa berlebihan tidak dapat ditukar menjadi glikogen, maka aras gula darah meningkat dan mendapat diabetes mellitus. Kesan hormon berlebihan, aras glukosa rendah, dahaga yang berlebihan dan mendapat hipoglisemia. Kelenjar endokrin yang kelima ialah ovari. Ia terletak di ruang pelvis. Kelenjar ini merembeskan dua jenis hormon. Yang pertama, estrogen. Estrogen boleh mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan dan merangsang penghasilan ovum serta menyediakan uterus dan penempelan embrio. Hormon yang kedua ialah progesteron, iaitu boleh mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Kesan kekurangan hormon estrogen ialah ciri-ciri sekunder seks perempuan terjejas, manakala kesan kekurangan hormon progesteron ialah masalah haid, sakit kepala, sembelit dan keguguran rambut. Kesan hormon berlebihan, estrogen sifat keperempuanan pada lelaki. Kelenjar endokrin yang terakhir ialah testis yang dilindungi oleh skrotum. Hormon yang dirembeskan oleh testis ialah testosteron. Ia boleh mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki dan merangsang penghasilan sperma. Kesan kekurangan hormon, lambat akil balik dan bilangan sperma yang rendah. Manakala kesan hormon berlebihan, sifat kelelakian pada perempuan. Jom kita jawab soalan. Yang pertama, nyatakan kelenjar-kelenjar endokrin utama di dalam badan manusia. Yang kedua, nyatakan kesan pada manusia jika hormon tiroksina dirembeskan secara berlebihan di dalam badan. Selamat menjawab. Jom semak jawapan. Bagi soalan yang pertama, jawapannya ialah kelenjar pituitari. Yang kedua, kelenjar thyroid. Yang ketiga, kelenjar adrenal. Yang keempat, pankreas. Yang kelima, ovari. Dan yang terakhir, testis. Jawapan bagi soalan yang kedua, kesan hormon tiroksina yang berlebihan akan menyebabkan kadar metabolisme tinggi, berpeluh dan sentiasa berasa panas, sukar tidur dan kuat selera makan, cenderung menjadi kurus, pembesaran kelenjar tiroid, bola mata yang menonjol keluar dan leher yang bengkak. Itu sahaja untuk kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih semua.